Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita berada di Esplanade ni untuk wawancara Biro Wanita tersohor Singapura ya. Biro Wanita Sanisa Huri. Apa khabar Kak Nisa? Baik. Saya nak interview Kak Nisa ni macam nervous juga, tapi dah oleh kerana dah sering jumpa, hilang rasa gemetar tu kan. Alhamdulillah. Saya pun nervous juga ni kalau nak interview ni kan. Oh tak apa, Kak Nisa dah famous dah expert lah Ini dah bertahun-tahun menceburi bidang lakonan, nyanyian. Ramai yang tak tahu Kak Nisa sebenarnya bermula di radio tahu Kak Nisa kan? Ya, mula di radio. Selepas saya dah dapat buat di filem ke apa itu kan. Radio yang banyak promote saya. Itulah kita nak sentuh tentang radio ni. Kak Nisa berlakon bangsawan, drama TV, tapi banyak di radio. Pernah saya jumpa Kak Nisa tahu terserempak. Saya baru masuk 91 tu. Kak Nisa nak keluar. Saya nak tegur punya seram. Saya ingat Kak Nisa rambut pendek dulu kan? Kan baju kurung Kak Nisa dulu. Saya nak masuk. Budak-budak baru nak join radio ni kan? Yelah. Takut nak tegur. Walaupun saya tahu saya minat Kak Nisa kan. Album Kak Nisa tu memang kat rumah banyak. Kakak saya tu memang minat gila dengan Kak Nisa tau. Jadi saya kenal lagu-lagu anda tu melalui kakak saya lah. Itulah ya kehebatan Biro Wanita Sanisa Huri ya. Tapi Kak Nisa ni orangnya low profile Tak macam nak sangat publicity Kalau ada tak ada sudah gitu Ya, yelah saya tak suka sangatlah kalau okeylah kalau saya ada program ke apa gitu bolehlah. Tapi saya sukalah, saya berbesar hati dapat interview Kak Nisa secara eksklusif di Esplanade ni. Kalau kita nak jejaki detik awal Kak Nisa, ramai dah tahu Kak Nisa bermula dengan sebagai penari agogo. Kita nak sentuh tu dalam wawancara saya sebelum ni dah sentuh album Kak Nisa, tapi kita nak tahu lebih dari itu, mendalami siapa itu Sanisa Huri. Itu dia. Tapi kita nak sentuh radio lah sebab saya orang radio kan. Saya nak tanya Kak Nisa, siapa yang mula-mula panggil Kak Nisa untuk rancangan radio tu? Rancangan radio yang mula jemput saya menyanyi, Asma Laili, Kak Asma Laili. Oh, almarhumah almarhumah Kak Asma. Masa tu radio yang lama tu lah. RTS RTS ya, masa tu RTS. Rancangan apa tu Kak Nisa? Rancangan Gelanggang Gembira kalau tak salah saya. Konsep dia macam mana tu? Konsep dia kita menyanyi live ada penonton. Muzik tu semua muzik lama tu lah yang macam double bass yang besar kan. Apa ni? Ahmad Wanjid, Ali Ahmad. Semua orang-orang yang lama dah tu banyak. Rakamannya tu di Studio A ya, Studio A tak ada lagi dah. Jadi apa kenangan Kak Nisa dengan almarhumah Asma Laili ni? Puan Asma. Saya rasa dia macam tak secara langsung tu dia banyak selalu mengundang saya lah dalam rancangan tu. Ada berapa kali dia undang saya. Dan siapa artis yang terlibat dalam rancangan tu? Banyak artis lama seperti macam Bakri. Saya tak ingat sangat lah nama-nama banyak penyanyi-penyanyi yang lama-lama yang masuk bintang-bintang radio masa tu kan. Penyanyi barunya lupa dah. Sealiran Kak Nisa dulu. Tak ada pada tu masa tu saya je. Saya tahu yang penyanyi-penyanyi lain macam 60-an tu tak pernah sama. Tak pernah sama lah. Okey, ramai tak tahu Kak Nisa ni boleh berlakon bangsawan di radio lah yang menjungkil bakat Kak Nisa untuk berlakon bangsawan kan? Ya. Banyak kan saya ingat tu. Banyak. Siapa penerbit-penerbitnya? Penerbitnya yang mula-mula ambil saya berlakon tu kan. Nanti almarhum ini siapa? Muhammad Asyik. Saya ingat. Muhammad Asyik ya. Jamila Yusof. Ingat tak lagi tak bangsawan? Kalau saya ingat, tapi nak tengoklah Kak Nisa ingat ke tidak. Apa bangsawan tu? Terlalu banyak sangat lah Kan Jola Juli bintang 7. Itu yang saya ingat, yang saya buat pementasan lah dekat Victoria Theatre. Yang pertama tu Jula Juli bintang 7. Yang kedua Daim Perkasa. Yang ketiga dia macam cerita dalam laut lagi cerita tu. Dalam laut tu saya tak ingat. Tapi kan siapa sangka kan Kak Nisa sebagai penari, penyanyi kemudian berlakon bangsawan lagi. Dan saya ingat lagi drama TV pun anda pernah berlakon juga Drama berlakon TV. Ingat lagi tak drama-drama apa tu? Pasal dah lama sangat lah itulah. Pasal sekarang saya lupa lah antaranya. Saya tak ingat, saya tak tulis pasal banyaklah lebih daripada 10 drama tapi yang penting Kak Nisa boleh menari, menyanyi, berlakon. Jangan main tahu. Saya berlakon masa tu ada dengan Egalak. Masa tu dengan Egalak. Itu drama apa ingat tak lagi? Tak salah Diambang Suri kat salah. Itu dia Swadinata pun ada. Banyak bintang-bintang pelakon. Apa lagi banyak. Tapi yang cungkil bakat lakonan Kak Nisa tu siapa? Selain dari Muhammad Asyik kalau producer TV. Sebenarnya kalau TV tu saya mula
Yusuf Ahmad. Yusuf Ahmad kan dia producer. Saya pernah dengar nama tu ya. Dia banyak ambil saya rancangan hiburan, rancangan untuk TV. Dia mulakan saya masa tu siapa Mak Fauziazi, siapa nama dia? Mak yang mana? Fauziazi. Oh. Dia kan garang tu dalam cerita Bidadari tu. Dia jemput saya, saya menyanyi sampai berlakon dengan dia. Saya takutlah dengan dia pasal dia garang kan. Lakonan aja. Tapi alhamdulillah lah, macam jumpa dengan orangnya tu macam orangnya baiklah. Macam suka dia tunjuk ajar dengan kita. Jadi pengalaman Kak Nisa tu sangat berharga ya. Ya. Lebih kurang 4 dekad dalam dunia hiburan ni. 4 dekad ke? Yalah, dalam gitu lebih dari itu. Tapi itulah. Tapi yang kita kagumi kerendahan hati Kak Nisa, humble orangnya ya. Tapi pengalamannya jangan main-main taklah berlakon tu kata sikit-sikit macam okeylah, taklah macam orang yang pandai sangat kan, boleh lah kan. Tapi orang sukalah tengok Kak Nisa kan. Sejuk mata memandang kan. Kak Nisa, okey, berlakon sudah, nyanyian sudah kan. Tapi bidang nyanyian tu secara kebetulan sebenarnya ya. Kebetulan ya. Kan Kak Nisa penari, kemudian ada yang perasan Kak Nisa ni boleh menyanyi kan? Sebenarnya yang betul-betul saya penari saya penari dengan kumpulan gitar Agogo 67 tu, The Travelers. The Travelers tu ada penyanyi dia lah. Saya sebagai penari tu aja. Jadi dalam satu majlis tu saya memberanikan diri saya dengan ketua pancaragam tu lah, Osman Hadan. Pasal masa tu saya memang minat dengan lagu Gelisah tu tau. Lagu Majais tu kan? Lagu tu. Jadi masa situ saya ingat, alamak, saya ingat saya nak ambil kesempatan lah nak try nyanyi. Okey, saya cakap dengan abang tu lah. Jadi abang tu, okey, try ambil key. Habis saya nyanyi. Saya nyanyilah. Saya menyanyi betul lah, tak ada salah apa-apa. Satu take aje? Tak ada ulang-ulang? Itu spontan lah itu? Spontan nyanyi. Itu acara apa? TV? Itu bukan TV. Itu masa majlis perkahwinan di luar lah. Kak Nisa menyanyi di rumah perkahwinan. Sering menyanyi di tempat orang kahwin ni? Selepas tu saya tak pernah nyanyi. Saya menari. Lepas tu saya dah menyanyi lagu Gelisah tu dekat orang kahwin tu. Jadi ketua pancaragam Tertuelis tu terus ambil saya pergi ke menyanyi di majlis-majlis orang kahwin. Jadi baru bermaknalah salah-salah di rumah orang kahwin. Kemudian siapa yang kesan untuk rakaman tu? Rakaman tu saya buat itulah audition tu yang Gogo 67. Yang Abang Kasim dengan Umar Rujik tu kan. Dia audition. So saya dapat masuk dalam filem tu lah. Dan seterusnya EMI lah buat rakaman Abang Kasim. Bawa saya pergi EMI buat rakam. Jadi Abang Kasim lah orang yang berjasa, kiranya yang berjasa lah dengan Kak Nisa ya. Okey, apa yang buat Abang Kasim tu nak tarik Kak Nisa untuk rakam album tu? Apa kata-katanya? Dia tak cakap apa-apalah, cuma dia panggil saya suruh kat office EMI tu. Kita sign kontrak aja. Maknanya dia dah nampak bakat Kak Nisa. Dalam audition tu pas lah kira. Pas. Alhamdulillah. Maka jadilah Kak Nisa seorang legenda Singapura. Amin. Dan dia juga di Malaysia, di Brunei, Sabah, Sarawak. Terima kasih. Okey. Jadi Kak Nisa, kalau Kak Nisa pandang balik masa lepas dan sekarang ni, apa perasaan Kak Nisa sekarang? Rasanya? Pencapaian Kak Nisa ni. Pencapaian? Saya rasa alhamdulillah lah ya, tapi ada lagi lah yang lebih baik daripada artis-artis lain tu pada saya. Pada saya ni tahun berapa kan, sekarang ni lebih lagi lah yang artis-artis yang kalau Kak Nisa tengok artis sekarang ni kan, apa komen artis Singapura, artis Malaysia sekarang yang baru-baru ni, bagaimana bakat mereka? Bakat mereka memang banyaklah juga yang bagus-bagus kan dan lagipun yang terdedah dengan teknologi baru. Dan macam saya tu tak pernah menyanyi macam sekarang ni kan. Cuma nyanyi-nyanyi di masa-masa mandi macam itulah kan. Kalau rakaman dulu dengan sekarang tentu beza. Kalau sekarang ni boleh copy paste. Sekarang dulu kalau salah macam mana? Ulang lagi? Dulu kalau salah ulang lagi. Masa lagu Gogo tu, saya di dalam satu bilik, yang musician tu di luar. Saya dapat tengok diorang aja. Dan saya nyanyi dalam bilik tu dan audition terus. Sekali buat. Tak pernah buat silap lah.
Kita praktis lah dulu. Praktis dulu. Kalau silap, kita kena buat balik semula. Waktu itu siapa dalam studio tu? Yang dalam studio Abang Kasim lagi? Yang saya tahu Abang Kasim je. Jadi kenang kembali zaman-zaman Kak Nisa. Siapa artis yang rapat dengan Kak Nisa waktu itu? Zaman-zaman Kak Nisa 70-an tu. 70-an. Masa tu Maria lah, Maria ada. Maria Bacok, Kak Girl, Rahimah Rahim. Girl kalau sampai ini orang tak tahu Kak Girl panggil Kak Nisa, ini belum orang tanya Begum Kenapa Kak Girl panggil Kak Nisa Begum tu? Kenapa? Apa ada sejarah ke? Tak tahulah, saya pun tak tahu kenapa dia panggil saya Begum dan saya panggil je B. Jadi barangkali kita berkawan dengan isteri cikgu tu yang peranakan. Barangkali gitu lah. Kak Nisa tak ada darah peranakan Tak ada. Kak Nisa orang Bawian kan? Saya. Tapi jauh kenapa Begum Itulah. Nak macam Kajol pun tak ada jauh sangat. Muka pun tak ada itu saya rasa girl aja yang tahu kenapa panggil saya. Tak tanya dia kenapa kau panggil aku Begum? Tak tanya pula. Jadi artis yang rapat dengan Kak Nisa, Kak Girl lah. Rahimah Rahim, Maria Bacok sampai sekarang masih sampai sekarang. Jadi ada kenangan tak waktu rakaman di studio tu? Rakaman kalau di TV tak kisah TV atau selalu di studio rakaman. Kalau di studio kita tak pernah ramai-ramai rakaman masing-masing kalau buat rekod kan. Masing-masing lah. Kalau dengan Maria selalu kalau kita pergi show sama-sama lah. Gitu aje lah. Tak ada macam kenangan manis ke, pahit ke? Satu hari tu saya menyanyi di kawasan Perak tu kan. Saya berapa orang aja? 4 orang aja. 4 orang. Halim, Tibing, Jafidin, saya, 4 orang, 5 orang, 4 orang saya. Ada kenangan di Perak tu apa kenangannya tu? Kenangannya masa saya menyanyi tu, saya on stage Kaya ada orang lah lelaki lah datang, saya ingat peminat. Dia bersalam lah, salam belakang pentas ke atas pentas? Naik pentas. Dah tu dia salam tu saya rasa rumah saya naik. Wah, tak ada security ke masa tu? Tak adalah, ini macam dekat kawasan perkampungan, pedalaman. Terus saya naik macam ada satu macam macam wangi gitu. Wangi tu tak hilang-hilang sampai saya balik. Alamak. Itu yang saya selalu takut je. Jadi itu trauma Trauma ya. Jadi sekarang ada tak peminat macam tu? Sekarang ni tak adalah. Sekarang peminat baik-baik satu peminat yang saya tahu tu dari SQ tu kan. Itu peminat setia, fanatik betul Dia fanatik. Itu sayang sangat dengan Kak Nisa tu Terima kasih lah. Nak sebut nama dia, sebutlah Kak Nisa. Bagaimana penerimaan Kak Nisa tentang peminat yang macam rapat, yang baik gitu? Kalau melancong beli barang-barang untuk Kak Nisa, apa rasanya? Saya macam rasa terharu jugalah peminat kan gitu kan ya. Dan saya juga banyak terima kasih lah dengan dia kan. Itulah untungnya ada peminat yang fanatik Bukan fanatik apa, tapi dia macam dia prihatin dengan Kak Nisa. Prihatin. Kalau dulu tu bau wangi tu takut, saya pun takut kalau gitu Saya takut. Boleh tidur balik? Tak, saya tidur, saya buka lampu, saya tak berani. Dia bau tu cuci pun tak hilang? Lama juga sampai balik Singapura pun masih ada bau dia tu. Mungkin itu peminat yang tu fanatik lah. Tapi saya rasa macam lain lah tu. Saya tak tahu. Macam peminat-peminat yang buat proposal, yang minta kahwin dengan Kak Nisa, ada tak dulu? Peminat tu ni? Minta tak mustahil kan? Dia nak minta rapat-rapat gitu, nak minta macam ganjil lah gitulah, ada tak macam ganjil itu? Ikut-ikut stalker gitu, ada tak? Yang ada macam-macam, yang ada macam bukan itu peminat juga, tapi dia peminat tu cara dia macam menakutkan lah gitu kan. Saya tak ini sangatlah, tak lain sangat. Yang ada pun selalu datang macam itu yang bagi hadiah apa itu okey lah bagi hadiah. Tapi makna lepas tu Kak Nisa hati-hatilah maksudnya. Ada tak orang jaga lepas tu? Jaga macam pengawal ke apa? Pengawal, saya tak ada pengawal. Okey, betul tentang peminat Okey, berbalik tentang kenangan yang sedih. Ada tak kenangan sedih sebagai seorang biduan wanita ni, sebagai seorang penyanyi, seorang artis? Ada tak saat-saat di mana sedih sangat dalam hidup Kak Nisa? Sedih tu kehilangan ibu. Saya dapat tu Kak Nisa paling rapat dengan ibu menjaga ibu selagi waktu hayat dia sampai dia meninggal kan. Mungkin itu yang low point. Memanglah itu memanglah ibu kita kan. Macam
adik-beradik saya semua bekerja. Jadi saya pun masa tu kurang show pun tak berapa sangat tentang itu kan. Jadi saya tak apalah, saya cakap saya jagalah ibu saya. Jadi dari sihatnya sampai meninggal Kak Nisa, nampaklah ketika beliau menghembuskan nafas terakhir ya. Jadi sekarang ni kehilangan ibu, apa rasa Kak Nisa? Tanpa ibu macam kekosongan ya. Kak Nisa tinggal dengan ibu kan 2 orang je kan? Saya tinggal 3 beradik. Saya tinggal 3 beradik. Adik saya yang bungsu. Ibu dengan saya lah 3 orang. Habis tu adik saya meninggal dulu tahun 2015. Lepas tu ibu saya lah 2019. Jadi sekarang Kak Nisa sendirian di rumah. Jadi bila teringat ibu, apa rasanya sekarang ni? Pasal rapat kan, orang yang rapat selalu ada macam sentimental value dia lain kan. Saya macam sedih lah kan, kehilangan ibu pergi kan. Jadi betul. Ingat tak apa pesan ibu Kak Nisa yang sebagai seorang artis, ada tak pesanan-pesanan yang Kak Nisa ingat sampai sekarang, pesanan ibu? Ialah jaga diri lah, baik-baik gitu je. Dia tak menghalang lah jadi dia tak menghalang, dan tapi kalau ada show tu dia pergi, kalau kita beli datang juga. Dia datang. Yang show saya yang di galeri tu dengan Berita Harian tu masa dia saya pergi di galeri. Ibu saya datang. Itu tahun 2000 saya ingat 5 tahun lepas saya rasa ya. Dan waktu itu ibu masih sihat lagi. Dia memang dah sakit lah, orang tua tapi, kan. Waktu tapi itu dia masih berjalan, boleh bawa troli kursi roda lah. Itulah kasih seorang ibu nak juga tengok anaknya buat persembahan, dan itulah Kak Nisa kehilangan seorang yang sangat-sangat Kak Nisa cintai ibu kan, dan apatah lagi rapat sangat menjaga ibu tentu kekosongan sekarang ini Dan sekarang ini macam mana Kak Nisa habiskan waktu Kak Nisa? Kalau tak menyanyi, tak ada persembahan, apa Kak Nisa buat? Saya dekat rumah, buat kerja-kerja rumah. Kakak saya dekat bawah. Tinggal sama blok? Satu blok. Jadi kalau tak ada apa, saya ke bawah, pergi tempat rumah dia. Itulah, pergi tempat adik-adik dan pergi shopping lah, jalan-jalan. Macam ada hobi-hobi tertentu Kak Nisa buat ke? Untuk hobi-hobi yang apa? Ada orang suka menjahit, ada orang suka membaca, ada orang suka apa Kak Nisa buat kalau masa lapang? Masa lapang saya masak ke? Mestilah saya seorang si masak kan. Masak juga. Masak apa tu Kak Nisa? Ini seronok orang tengah makan tengah hari ni, orang nak tahu masak apa Kak Nisa kat rumah. Kalau saya suka masak yang simple-simple aja. Nasi goreng nasi goreng tapi okey lah. Tapi kadang kalau macam lauk-lauk tu, kalau lagi ada mak saya kan, saya masak okey ikut selera dia lah. Apa tu yang Kak Nisa masak? Masak ini masak opor. Pandai. Wah, Kak Nisa itu tak simple. Celok celok memang lain, memang boyan punya kan. Kalau masak nyor-nyor tu tak nyor-nyor. Itu apa tu? Nyor-nyor itu bahasa Bawean nyor-nyor bahasa Bawean. Itu nyor-nyor tu masak ikan, macam ikan tongkol tu kan, nanti dibakar, nanti dah sejuk suka, disiap sikit lah. Habis tu ada kelapa, pakai kelapa muda lah. Kelapa muda, kelapa tu di blender. Adalah rempah yang kita buat tu. Jadi masukkan jadi satu. Dibakar lagi? Tak dimasak lah. Dia menjadi lauk lah. Ditaburkan kat atas ikan tu? Tak, dia lauk. Jadi lauk tu dimasak dengan kelapa tu, dah ada rempah tu macam rempah opor gitu kan. Rempah dah siap atau dibuat sendiri? Bikin sendiri. Jadi itu namanya apa tu? Nyor-nyor. Nyor-nyor, masakan Bawean. Wah, dengar-dengar Kak Nisa ada TikTok tu. TikTok ni khas untuk inilah masakan lah. Masak. Saya dapat tahu ni saya dah selit-selit betul nak masak dalam TikTok betul tak lama lagi tau you all jangan lupa TikTok Kak Nisa, semuanya masak-memasak. Saya tak pandai sangat masak lah. Nanti tapi pasal masak tu cakap, kalau saya macam alas barang aje lah, tak ada macam sekarang yang orang tukang masak ni memang dah ada berapa. Ini macam campak aje lah gitu. Tapi orang dulu memang gitu, mak saya, nenek saya pun campak-campak jadi sedap pula tu. Jadi nyor-nyor tu ikan apa? Ikan tongkol? Ikan tongkol atau ikan pari. Pari pun boleh. Dibakar dulu dalam oven. Dibakar dulu. Lepas tu dia rempah dia diasingkan. Ikan tu dah disiap-siap sikit lah. Dia kasih bakar, disiap-siapkan. Rempahnya tu macam rempah opor gitulah. Rempah opor. Lepas tu digaulkan lah. Tapi dia taruh ikan bilis sikit lah, macam belacan apa semua tu. Jadi ada lada, ada bawang semua. Ada lada, ada bawang semua. Lada padi, lada goreng. Lada kering. Lada kering lah. Jadi digaul. Semua di blender. Blender. Jadikan satu, taruhkan. Ditumiskan.
Ditumiskan bawah benda tu. Tak, dia taruh satu je. Dengan ikan sekali? Taruh dia punya kelapa semua sekali, semua gitu. Baru nanti dah mendidih gitu, baru tak ikan lah. Kalau tidak nanti ikan digaul-gaul tu nanti dia. Kalau nak lebih lanjut lagi, tengoklah TikToknya akan datang ya. Itu dia. Oh, jadi Kak Nisa ni suka masak dan pandai masak juga ya? Tak pandai lah. Lagi sekarang ni dah malas sikit lah. Dulu lagi ada mak boleh lah, pasal ikut selera orang tua kan. Tapi sekarang kalau masak seorang macam... Saya masak yang simple aja. Simple-simple ke apa? Sayur je. Sayur masak air-air. Tapi kalau ada sambal tumis, ikan bilis ke, atau ada ikan asin ke, saya suka simple-simple aja. Sebab itulah kalau kita tengok Kak Nisa dulu sampai sekarang sama aja ya. Tak gemuk, slim lah orangnya. Ada tak betul-betul yang Kak Nisa amalkan untuk jaga badan, tubuh badan supaya slim, tak naik dan sebagainya? Tak adalah, tak ada betul apa-apa lah. Kak Nisa makannya macam mana? Banyak ke ataupun sedikit macam mana? Sederhana jugalah. Tapi kalau sekarang ni nak menghadapi konsert ni, saya makan sikit. Jadi badan saya turun sikit. Itu dia. Kak Nisa kalau makan pagi biasalah pagi roti ataupun roti kadang-kadang kalau ada nasi lemak pun boleh jugalah. Kalau tengah hari makan biasa? Hari kalau kadang-kadang kenyang saya tak makan. Kalau malam baru makan. Petang gitu baru makan. Jadi sebab itulah nak jaga badan dia kena jaga makan macam Kak Nisa lah. Ada tak petua jaga ingatan tu supaya tak lupa-lupa? Kak Nisa amalkan apa tu? Apa mengamalkan apa makanan ke ataupun ada orang kata mengaji bagus untuk memori yang baik. Memang saya tak, kalau saya di rumah tu memang kalau nak menyanyi kuat-kuat tu saya segan lah kan. Maklumlah kita dah usia ni kan, nak bokek-bokek tu apa nenek-nenek ni dah pangkat nenek kan. Jadi saya adalah kalau tak ada masa terluang tu kadang lepas sembahyang ke apa kita ngajilah sikit-sikit gitu kan, untuk supaya suara kita terjaga Sebab itulah. Tapi Kak Nisa, saya dapat tahu Kak Nisa fikir apa yang orang fikirkan tentang Kak Nisa nak menyanyi dan usia sekarang ni. Tapi padahal ramai yang suka Kak Nisa menyanyi tau. Bila kita main lagu kat radio, ramai yang minta lagu-lagu Kak Nisa tu. Dan permintaan tu selalu ada je lagu Seni Sauri diminta. Jadi Kak Nisa rasa peduli ke kalau orang cakap pasal Kak Nisa? Maksudnya peduli? Maksudnya kisah ke? Kalau orang cakap pasal Kak Nisa, nak menyanyi dalam usia-usia sekian ni, you macam affected tak rasa? Mungkin ada jugalah kalau orang berkata macam gitulah kan. Tapi saya tak berani nak cakap macam mana Tapi saya rasa Kak Nisa don't worry. Peminat sayang Kak Nisa ya. Mereka nak Kak Nisa menyanyi. Kita nak tanyalah antara kenangan manis Kak Nisa sebagai seorang penghibur, sebagai seorang penyanyi, pelakon ni. Kenangan paling manis yang teringat sampai sekarang. Tak boleh lupa. Dengan kenangan manis tu semasa kalau pergi show-show tu kan. Jumpa dengan Peminat. Peminat itu datang salaman, itu bagi hadiah, bagi cincin, itulah kenangan manis. Simpan tak Kak Nisa surat-surat peminat dulu, barang-barang pemberian mereka tu? Kalau surat-surat tu tak simpan lah. Saya pun surat-surat dulu kan masa radio awal-awal, postcard tak larat banyak betul, kan. Banyak. Tapi yang paling indah memori itulah dengan peminat tu ingat yang tentulah kalau macam mahal LV tu simpanlah Kak Nisa dapat LV tahu. Beg macam-macam beg dia dapat. Cincin-cincin, berlian Macam dia tahu aja. Kita spy. Jadi Kak Nisa itulah penghormatan peminat untuk Kak Nisa. Satu penghormatan sangat-sangat Kak Nisa hargai Tapi kalau peminat beri hadiah setinggi itu, maknanya Kak Nisa dah sampai satu tahap legend gitu. Seorang legenda lah. Kalau legenda tu boleh lah legenda macam lama dah menyanyi gitu kan. Apa yang Kak Nisa nak peminat ingat Kak Nisa? Sekiranya Kak Nisa tak ada di muka bumi ni, apa you nak pendengar, peminat ingat Kak Nisa? Legasi apa nak ditinggalkan? Legasi apa itulah rakaman-rakaman saya tu lah. Saya fikir itulah khazanah Kak Nisa tak ada apa pun nak dibagikan, lagu-lagu Kak Nisa aja sebagai penghibur dan lagu-lagu ni ada kenangan tersendiri tau. Bila orang putus cinta dengan lagu Kak Nisa, jatuh cinta dengan lagu Kak Nisa dengan lagu-lagu tu masing-masing ada cerita, kenangan kan. Kalau lagu yang Kak Nisa tak dapat lupa, ada kenangan tersendiri untuk Kak Nisa sendiri, lagu apa? Lagu Kak Nisa tu. Lagu yang sampai sekarang dah banyak-banyak lagu tu lah, dalam 100 lebih lagu tu kan. Satu lagu ni Kak Nisa suka sangat lagu tu.
selain dari gelisah lah. Gelisah tu cikgu kan, lagu cikgu. Dia lagu cikgu kenangan dengan isteri dia kan. Tapi Kak Nisa sendiri. Kenangan untuk saya taklah kenangan saya kalau masa lagu meninggal saja datuk saya je tu. Saya ingat tu. Yang lagu Hari Jadiku, Hari Jadi. Di hari jadi tahun sedih bagiku. Tahun sedih bagiku. Itu kenangan Kak Nisa lah. Waktu itu teringat datuknya lah meninggal dunia ya. Ya, jadi begitulah Kak Nisa yang sempat saya berbual secara santai. Bukan senang nak berbual Kak Nisa, nak buat appointment dulu tahu. Jadi terima kasih Kak Nisa banyak-banyak. Untuk pendengar radio Warna ni apa Kak Nisa nak berikan ucapan, silakan Kak Nisa. Untuk peminat-peminat pendengar radio. Untuk peminat-peminat radio Warna saya banyak dengar banyak peminat sekarang Warna tu banyak menghiburkan, banyak peminat dapat dengar lagu-lagu, bercakap dengan permintaan lagu-lagu. Terima kasihlah kepada peminat-peminat semua dan kepada DJ radio Warna. Okeylah Kak Nisa, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berbual dalam Hafiz Glamour interview ni. Amin. Terima kasih juga kepada Hafiz yang sudi bertemu berbual dengan saya kan. Saya pun kalau Kak Nisa sudi, saya 10 kali sudi lah berbual Kak Nisa. Kalau nak buat sampai malam. Okeylah, bye. You all terima kasih kerana sudi menonton. Okey, jangan lupa tahu you all like and share YouTube ni, like and share. Subscribe, jangan lupa subscribe. Kerana kalau tak subscribe tak nak interview artis legend lagi. Okey? Jadi like, share, subscribe. Kita berajuk tak nak interview. Okey, subscribe Glam TV. Okey. Kak Nisa kita bye kan dorang lah. Bye.